Buletin Didik 13 April bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM terus komited menambah baik penyampaian pendidikan kepada pelajar. Justruru mesyuarat libat urus yang dipengerusikan Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razijidin terus dilanjutkan ke setiap pelosok negeri bagi mendapatkan input yang jelas dan mendengar sendiri pandangan dari guru serta murid. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijidin berkata, usaha itu dilakukan KPM untuk melonjakkan pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi, menerusi perkongsian di laman Facebook beliau. Sesi libat urus sebelum ini telah diadakan di Johor, Kelantan, Sarawak, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia kemudian dilanjutkan ke Kedah, Perlis, Negeri Sembilan dan Melaka. Jelas beliau, guru diberi ruang seluasnya untuk melontarkan idea, pandangan dan cadangan untuk dipertimbangkan KPM. Setiap keputusan berdasarkan cadangan itu akan melalui pelbagai analisis terperinci serta pandangan pelbagai pihak. Malah pandangan dari murid mengenai harapan dan keinginan mereka ketika berada di alam persekolahan juga didengar demi pendidikan generasi pewaris masa depan negara. Ada pelbagai cara yang seronok dan kreatif untuk mengajar anak berpuasa. Lazimnya amalan berpuasa diterapkan seawal usia 7 tahun apabila anak-anak memasuki alam persekolahan. Menahan lapar dan dahaga bukanlah mudah bagi kanak-kanak pada usia ini. Justru ia perlu dilakukan secara berperingkat dan penuh kesabaran. Ini adalah pengalaman pertama adik Arisa Almida Amli, murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Perempuan Jalan Batu, Kuala Lumpur berpuasa. Semestinya amalan bangun sahur juga satu pengalaman baharu bagi adik kedua daripada 3 beradik ini. Bagi menggalakkan Arisa bersahur, ibunya Asnida Raslan menyiapkan juara ringkas tetapi mengenyangkan. Preparation saya untuk tahun ini sebab ada anak yang baru berusia 7 tahun start puasa. Saya akan bangun seawal jam 4.30 pagi untuk sediakan sahur dan pastikan mereka bersahur supaya mereka ada tenaga untuk berpuasa sepanjang hari. Dan saya akan galakkan anak saya berpuasa supaya mereka belajar bersabar serta ingat orang susah yang tak dapat makan. Seperti kanak-kanak lain seusianya, pastinya pengalaman kali pertama berpuasa adalah sesuatu yang mencabar. Bagi Asnida, usia 7 tahun ini adalah waktu paling sesuai untuk anaknya mula belajar berpuasa. Bagaimanapun, sebagai motivasi dan galakan untuk Arisa, dia turut menawarkan ganjaran mengikut bilangan hari Arisa berpuasa. Bagi memanfaatkan masa sementara menunggu waktu berbuka pula, Asnida menggalakkan anak-anaknya melakukan aktiviti ringan seperti membaca buku dan menonton televisyen. Macam mana first day puasa Arisa hari ni? Okey tak? Okey. Arisa letih? Letih sikit je. Kawan-kawan dekat sekolah puasa? Puasa? Okey, kalau kawan-kawan ajak Arisa lari-lari, jangan tau. Nanti penat, letih, dah tak boleh puasa kan? Kita kena puasa hari-hari tau, supaya kita belajar sabar, kita ingat orang susah. So, esok nak puasa lagi tak? Nak. Betul? Okey, good girl. Bersahur dan berbuka puasa bersama rakan-rakan antara pengalaman manis waktu persekolahan khususnya bagi pelajar yang tinggal di asrama. Selepas setahun tidak berpeluang merasai pengalaman itu disebabkan pandemik, akhirnya Ramadan kali ini dapat juga pelajar asrama Sekolah Menengah Agama Arab An-Nur di Pontian Johor menyambutnya bersama. Seawal jam 4 pagi, bunyi loceng kedengaran memenuhi 3 blok asrama puteri dan putera sekolah ini. Asrama ini mempunyai 380 pelajar dan proses bersahur dijalankan mengikut fasa bagi mengekalkan jarak fizikal. Fasa pertama, pelajar perempuan bersahur pada jam 4 sehingga 4.45 pagi. Diikuti pelajar lelaki pada pukul 4.45 sehingga 5.30 pagi. Lama tidak merasai pengalaman bersahur di asrama, pelbagai rakam pelajar dapat dilihat.
dilihat. Begitupun mereka ceria dan teruja menyambutnya bersama rakan-rakan. Pelbagai program dan aktiviti telah diatur pihak sekolah bagi mengimarahkan bulan Ramadan yang mulia ini. Antaranya tadarus Al-Quran, solat tarawih, qiyamul lail dan khatam Quran. Kita akan bangun pukul 4.30, akan bersahur kat sini lah dengan kawan-kawan, dengan cikgu-cikgu, cikgu kejut. So, tak ada masalah dengan aku. Memang semuanya okey lah. So, dalam masa sama kita akan ikut SOP yang ditetapkan oleh KPM. Tapi kalau di sekolah ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan. Kita dapat bersama, kita dapat makan bersama-sama, bangun bersama-sama. Sesuatu yang pengalaman yang susah nak dapat lah. Terima kasih kepada akak senior yang sanggup kejut kita orang pukul 4.30 pagi. Lepas tu terima kasih kepada Makcik Kevin yang sanggup sediakan makanan untuk kita orang, dan terima kasih untuk warden-warden yang kejut kita orang juga. Bagi Warden Asrama Nasro Farudin, tiada masalah bagi pelajar-pelajar ini mengikut SOP ditetapkan. Semuanya sedia maklum dengan proses pergerakan pelajar bermula dari keluar dom, mengambil makanan sehinggalah selesai bersahur. Jadi pelajar perlu mematuhi SOP sepanjang sahur, memakai mask, menjaga penjarakan, dan dengan bantuan pelajar tingkatan 5 juga kami telah membahagikan tugas untuk mereka menguji adik-adik supaya dapat bersahur bersama. Juadah sahur yang disediakan pihak catering asrama juga menyelerakan, ringkas namun mengenyangkan untuk pelajar yang akan mengharungi sesi persekolahan. Dikala Ramadan menjadi detik bermakna untuk sahur dan berbuka puasa bersama ibu bapa, ada insan yang hanya merasai saat itu dengan kerinduan di pusara kedua insan tersayang. Kehilangan kasih sayang itu menjadikan anak-anak yatim cekal menempuh kehidupan dengan merasai nikmat dan hikmah berpuasa. Rata-rata kanak-kanak di usia begini mungkin liat untuk bangun bersahur. Juga ada yang terdidik dengan juadah enak atau diberi ganjaran hadiah kecil jika berpuasa penuh. Bagi anak-anak rumah anak yatim dan asnaf Al-Sakinah Papar, ibadah ini dilakukan penuh tertib dan terlatih mengenangkan pesan arwah ibu dan ayah agar menjadi khalifah berguna. Mengimbau kisah silam, kepahitan perik jerih keluarga juga membuatkan mereka nekat dan penuh keinsafan untuk sampai ke Menara Gading. Dia meninggal sebab paru-paru bahir sama jantung bernanah. Ingat apa dia pesan apa-apa? Dia pesan jaga mama, jaga adik. Tahu saya meninggal 2016. Ada kencing manis dengan darah tinggi. Rindu. Dia suruh belajar juga macam mama. Terdiri daripada 33 anak yatim, asnaf lelaki dan perempuan berusia antara 10 sehingga 17 tahun, hikmah dan kemanisan Ramadan terpancar melihat keakraban mereka yang sudah seperti adik-beradik kandung. Dan apa yang menarik ialah ada juga contoh mereka dihantar di sini oleh keluarga atau oleh nenek yang bukan Islam. Tujuan untuk mendapatkan didikan agama, sebab nenek kata mereka tidak dapat memberi didikan agama Islam sebab mereka bukan Islam, tapi mengantar cucu mereka kemari untuk dididik secara Islam. Itu yang saya kira unik di Sabah lah. Rumah ini beroperasi sejak 2011 oleh Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Papar Yayasan Sakinah. Sumbangan ikhlas orang ramai amat dialu-alukan untuk membina bangunan baru. Selain kebajikan dan kemudahan asas demi masa depan insan-insan istimewa ini.
So kembali, Ramadan disambut dengan suasana ceria tahun ini dengan beberapa kelonggaran yang dibenarkan kerajaan serta mengikut pematuhan SOP yang ditetapkan. Di Masjid Ar-Rahman Alur Merah Al-Usta, misalnya pelbagai program diatur bagi merayakan bulan mulia ini sekaligus masjid dan surau di negeri itu kembali diimarahkan. Pada setiap hari kita ada menyediakan juadah berbuka puasa dan juga edaran kanji pada setiap selepas asar, dan juga kita adakan juga majlis berbuka puasa pada setiap hari. Begitu juga pada tahun ini kita ada sediakan sedikit bantuan kepada fakir miskin, mungkin insya-Allah dalam pertengahan bulan Ramadan insya-Allah. Edaran juadah berbuka puasa diberikan kepada 150 orang, termasuk agihan bubur kepada 400 orang sepanjang Ramadan ini. Solat tarawih dijalankan dengan mengamalkan penjarakan fizikal, melibatkan 200 jemaah pada satu-satu masa. Kerajaan Kedah sebelum ini dalam satu kenyataan memaklumkan aktiviti sosial dan kerohanian di masjid dan surau negeri itu boleh diadakan dengan memastikan pematuhan SOP Majlis Keselamatan Negara. Kerajaan Negeri Melaka menerusi syarikat pengendali perkhidmatan bas Panorama Melaka Sdn Berhad memperkenalkan bas bercirikan pelancongan yang dinamakan Bas Singgah-Singgah. Bas yang akan memulakan operasi pada Jun ini dijangka menjadi satu daripada tarikan pelancong ke negeri itu selain menjadi pengangkutan awam yang mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas khususnya di kawasan Bandar Melaka. Syarikat Panorama Melaka akan bekerjasama dengan sebuah syarikat swasta di ibu negara bagi merealisasikan hasrat itu. Sebagai permulaan, 4 bas elektrik akan disediakan bagi tujuan pelancongan. Bas berkenaan akan memulakan perjalanan dari Melaka Central melalui 14 hentian termasuk Zoo Melaka dan beberapa tapak warisan dunia UNESCO sehingga ke Klebang. Ia dilengkapi penghawa dingin serta ruang terbuka yang terletak di bahagian belakang bas. Penumpang boleh melakukan tambah nilai di semua pusat hentian menerusi kad Prabaya. Menggunakan sistem elektrik sepenuhnya, bas ini turut mempunyai kemudahan jalur lebar Wi-Fi. Pastikan kita mengambil jumlah kalori yang mencukupi dengan cara memilih makanan yang sesuai ketika kita bersahur dan kita berbuka puasa. Amalan bersahur sangat penting, membantu membekalkan tenaga yang mencukupi untuk kita berpuasa. Waktu sahur yang paling baik ialah sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu imsak. Kita digalakkan mengambil kumpulan makanan karbohidrat kompleks waktu bersahur seperti nasi, roti, biskut mi penuh ataupun oat. Dan juga makanan daripada kumpulan protein seperti ikan, telur, ayam dan kekacang. Makanan-makanan ini lambat dicerna dan boleh mengurangkan rasa lapar. Pastikan juga kita mengambil air dan buah-buahan yang mencukupi. Makanan masin boleh meningkatkan rasa dahaga. Oleh itu, elakkan pengambilan makanan seperti ikan masin, jeruk, belacan dan kicap sewaktu kita bersahur. Bersua kembali, Indonesia negara dengan populasi umat Islam terbesar dunia berjumlah 225 juta penduduk mula menjalani ibadah puasa. Tahun lalu, masjid dan surau di negara itu ditutup selepas Majlis Fatwa Negara mengeluarkan kenyataan menggesa umat Islam menunaikan solat sunat tarawih di rumah. Tahun ini, penduduk di Jakarta dibenar hadir ke masjid bagi menunaikan solat sunat tarawih bersama ahli keluarga dan sahabat handai. Antara lokasi tumpuan, masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Dan seperti di mana-mana lokasi lain juga, larangan pencegahan COVID-19 perlu dipatuhi. Dengan dibukanya Istiqlal ini, kita terus bertawadu, berdoa kepada Allah untuk segera COVID ini berakhir dan tahun-tahun berikutnya nanti kita bisa sholat berjamaah lagi di Istiqlal secara lebih menyeluruh gitu.
Tahun ini juga kerajaan Indonesia membenarkan umat Islam berhimpun untuk berbuka puasa di restoran, kafe dan pusat beli belah. Namun jumlah pengunjung atau pelanggan dihadkan kepada 50% kapasiti premis terbabit. Lebah memainkan peranan penting bagi menghasilkan madu sebagai makanan sampingan untuk kesihatan tubuh badan manusia. Malah menurut laporan Pertubuhan Makanan dan Pertanian di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, kira-kira 90% tumbuhan bunga liar juga bergantung kepada lebah bagi proses pendebungan. Bagi mengkaji lebih mendalam peranan dan bagaimana lebah bekerja sekumpulan, saintis mengambil inisiatif menggunakan kamera khas meneliti pergerakan haiwan itu. Kebiasaannya, pemerhatian dilakukan melalui gelas kaca lut sinar yang diletakkan dalam sarang lebah. Namun kali ini lebih menarik apabila mereka menggunakan kamera bagi melihat bagaimana lebah bekerja hampir 24 jam. Bagi saintis Dr. Paul Seifert dari Institut Penyelidikan Lebah Universiti Frankfurt, antara penemuan menarik adalah bagaimana ratu lebah bertelur dan bagaimana lebah bekerja memberi makan kepada larva. So what really astonished me was when a worker went into the cell for feeding the larvae, or the larva that was inside the cell, and the larva detected or realized that there was some feeding going on, and she turned around to take up this food straight away. So there was a short period of mouth-to-mouth feeding, which was very interesting. Beliau juga menyifatkan keunikan dan kelebihan lebah menjadikannya sebagai simbol ekosistem yang sihat. Pendedahan ini katanya mampu memberi lebih pengetahuan kepada penternak lebah dan meningkatkan kesedaran awam. ...264 atlet dan pegawai kontijen negara daripada program Olympic Road to Tokyo menerima dos pertama vaksin COVID-19 hari ini. Ia turut disertai Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal Merican, Naina Merican. Vaksin Pfizer-BioNTech tiba jam 8.05 pagi di Kompleks Desa Tasik Ceras sebelum dibawa ke Dewan Utama. Atlet dan pegawai yang terbabit dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini mengikut proses yang diatur, bermula dengan saringan suhu sehinggalah ke proses mengambil suntikan dan pemerhatian selama 15 sehingga 30 minit. Semua menerima dalam keadaan yang cukup, to be honest, excited. Tak ada pun satu muka-muka yang panik. Barangkali ini adalah kerana mereka mempunyai semangat untuk pastikan diri mereka terlindung dengan proses vaksinasi ini dan akhirnya membolehkan mereka untuk memusatkan fokus yang lebih utama, iaitulah bertanding di kejohanan Olimpik di Tokyo nanti. Atlet berbasikal trek negara Muhammad Fazil Muhammad Zunis mengetuai senarai atlet dan pegawai menerima dos pertama suntikan vaksin, diikuti rakan sepasukannya Anis Amira Rusidi sebagai atlet wanita pertama. Manakala atlet memanah Paralimpik S. Suresh menjadi atlet Paralimpik pertama menerima suntikan vaksin itu. Alhamdulillah dapat vaksin, so pergi Hong Kong dan dalam keadaan selamat ataupun feel selamat tu rasa feel sikit lah. Kejohanan Nation Cup. Confident yes, tapi still kita perlu lagi jaga SOP sebab kadang-kadang benda ni memang bagus but still SOP kena jaga. Kalau tak jaga pun benda tu akan COVID pun akan still ada juga kalau tak jaga. Selain Datuk Rizal Merican, turut menerima suntikan ialah Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria dan Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Sri Megat D. Syariman. Tamasya Olimpik Tokyo akan berlangsung 23 Julai sehingga 8 Ogos nanti, manakala Paralimpik dijadual bermula 24 Ogos sehingga 5 September. Keadaan padang yang baik akan melahirkan atlet
berkualiti. Ia perkara asas yang amat penting namun sering diabaikan pengamal dan operator sukan di negara ini. Intipati inilah yang ditekankan pada seminar dan sesi dialog berkaitan pengurusan dan penjagaan padang sukan di Universiti Sains Islam Malaysia USIM baru-baru ini. Menurut Ketua Unit Pengurusan Kemudahan dan Acara Pusat Sukan USIM, Nur Ikmal Buhari, keadaan padang sukan terutama di sekolah jika tidak diselenggara dengan baik akan menyebabkan latihan secara tersusun tidak dapat dilakukan. Seterusnya, menjejaskan potensi bakat muda untuk dikembangkan. Sesi yang diadakan ini adalah bagi membantu agar fasiliti utama diberi perhatian lebih dengan tips penyelenggaraan yang sistematik untuk menjimatkan kos jangka panjang. Pada saya bukan membina fasiliti baru tetapi establish ataupun kita perkemaskan fasiliti sedia ada, kita bagi mereka sedikit peruntukan dan kita guide mereka dengan kepakaran. InsyaAllah bila ada kesedaran di peringkat penjaga padang dan pengguna untuk menghargai kemudahan yang ada, saya pasti visi sukan negara itu akan lebih nampak lebih orang kata terselah apabila kita nak bercakap tentang pembangunan sukan di masa akan datang. 25 peserta terdiri daripada guru-guru sekolah, IPTA dan pihak swasta yang terlibat secara langsung dalam menguruskan kemudahan padang sukan hadir pada sesi ini. Aktiviti luncur layang-layang ketika cuaca baik di pantai ikonik Ipanema di Brazil mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Charles Mohan, salam hormat dan selamat menyambut Ramadan. Kita jumpa lagi.